Hidup bersama. Kita datang bersama anak-anak yang sedia menyanyi, sehat, teguh, bertekad, dan berani. Mengelingi tasik, mendaki gunung, kita mengajar mereka berjiwa besar dan berbakti. Tanah air akan indah, megah, dan bermarwah jika kita sentiasa mensyukuri anugerah Allah, dan bumi akan subur, makmur, dan mewah jika kita bekerja dan berekrar hidup bersama. Ansara the best. Hai, Assalamualaikum semua yang dah menonton, yang dah tune in. Okay, so untuk episod pertama Ansara Talk Show 2023, anda bersama saya, moderator malam ni. Nama saya Mawar Amiza. Saya daripada Ansara pada Kelawang, dan malam ni akan jadi moderator anda dan akan menemani anda sepanjang 30 ke 40 minit untuk episod pertama. Kenapa saya kata episod pertama?
Maknanya akan ada lagi episod lain untuk Ansara Talk Show ni. Okay, alright. Okay, baiklah. Sebelum kita mulakan dengan panel, kita jemput panel masuk dan sebagainya, saya nak menjemput DP Taufik kita untuk bagi teaser saya rasa untuk Ansara 30T. Apa Ansara 30T ni? Okey, jadi dengan segala hormatnya saya jemput DP Taufik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru pertamanya. Selamat tahun baru 2023. Sinian Kuala. Selamat tahun baru Cina juga pada mana-mana rakan family yang menyambutnya. Tahun 2020 yang lepas merupakan tahun yang sambungan kepada tahun yang mencabar. Namun kita di Ansara dan juga MRSM telah mengadakan sambutan yang 50 tahun. Julung kalinya diadakan 50 tahun MRSM kita. The idea ataupun the penubuhan Ansara, MRSM itu sendiri sudah 50 tahun, sudah lama. Dan kita telah cuba lakukan beberapa program diketuai oleh pioneer kepada segala MRSM, segala Ansara kita, iaitu Ansara Seremban, telah melakukan pelbagai aktiviti sempena 50 tahun MRSM ini. Dan tahun ini MRSM Kota Baru pula yang menyambut 50 tahun mereka, dan banyak program yang dirancangkan oleh terutama sekali oleh Ansara Kota Baru, they call it Ansara KBPC, yang diterajui oleh Kak Ja dan juga pasukan beliau. Dan tahun ini juga merupakan ulang tahun ke-30 Ansara Malaysia. Sedar kita tidak sedar, kita sendiri pun di Ansara Malaysia sudah 30 tahun ditubuhkan, dan banyak aktiviti-aktiviti yang kita rancangkan, yang kita laksanakan selama 30 tahun ini. Dan kita tahun ini dengan tagline yang kita akan bawakan, It's Our Comeback Year. Kerana kita berhasrat untuk muncul kembali gagah pasca COVID, pasca kegawatan ekonomi dan juga politik negara kita, di mana Ansara Malaysia ingin menyeru kepada semua ahli, semua alumni MRSM untuk kita bersama-sama menabur bakti dan menyumbang kepada negara kita melalui platform yang kita ada ini. Ansara ini bukan hanya milik sesetengah orang, tetapi milik kita semua. Semua lepasan pelajar daripada MRSM, sama ada sudah berdaftar ataupun belum berdaftar, tidak mahu berdaftar, tak kisah. Kita mahu semua orang turut sama-sama dengan kita semua melalui program-program yang kita akan ajukan. Contohnya, salah satunya ialah kita mulakan dengan Ansara Talk Show ini. Kita pernah dah laksanakan sebelum ini Ansara Talk Show, tapi kali ini kita akan cuba bawakan tema-tema yang baru, tema-tema yang relevan, dan kita akan jemput banyak lagi speaker-speaker, panel-panel di kalangan semua lepasan-lepasan MRSM untuk bersama kita semua. Dan dengan tema kita sentiasa Ansara kita ini, Ansara for all. Bukan saja untuk setengah pihak, tapi kita bukan saja, even program kita juga kita nak bawakan bukan hanya untuk pelajar MRSM, bukan hanya untuk ahli Ansara sahaja, bukan hanya untuk ahli alumni MRSM sahaja, tapi kepada semua rakyat Malaysia dan semua yang boleh benefit daripada program kita. So insyaAllah, let's do this together. Terimalah program pertama kita untuk tahun ini, Ansara Talk Show. We hope that you guys will enjoy and benefit from this program, this talk show, and continue to come to us to pour in ideas so that we can, do this and contribute together for the betterment of our country and our ummah. InsyaAllah. Terima kasih. Kembali kepada Miza dan juga panel. Enjoy. Okay, thank you DP Taufik. Dia short and simple tapi selamat disampaikan dengan santai oleh DP Taufik tadi, betul tak? Okay, so dengan tagline It's Our Comeback Year tu, jadi orang kata bukan setakat comeback untuk hanya sekadar talk show, tapi kita comeback untuk banyak benda, insyaAllah. Okay, jadi seperti yang kita cakap pun tadi, kita bukan hanya akan ada satu episod saja Ansara Talk Show, akan ada banyak lagi dengan pelbagai
background panel-panel kita dan juga dengan orang kata moderator-moderator yang lagi petah berceloteh daripada saya, insyaAllah. Saya yakin Ansara kan banyak talent, betul? Okey, jadi saya tak nak buang masa dah. Saya dah tak sabar nak jemput panel-panel kita untuk masuk. Sebab bagi saya malam ni panel-panel kita sangatlah karyawan. Kenapa saya kata karyawan? Kita tengok sekejap lagi. Okey, jadi saya tak nak buang masa. Saya nak berjemput sekarang. Kita ada dua orang panel kita malam ni. Ya, seorang saudara dan seorang saudari. Okey, jadi saya jemput Tuan Ashrif dan juga Dr. Amirah untuk menjemakan diri mereka. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khabar semua? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Bersama saya sekarang, kita ada Dr. Amirah dan juga Tuan Ashrif. Okey, saya bagi perkenalan sikit je dekat kita punya penonton. Yang selebihnya kita bagi Tuan Empunya Badan yang memperkenalkan diri. Orang kata lagi dekat ke hati lah macam tu. Okey, bersama saya sekarang, saya mulakan dengan Tuan Ashrif dulu. Nama diberikan Tuan Ashrif. Okey, nama panjang kita akan minta Tuan Empunya yang akan bagi tahu nanti kejap lagi. Nama diberi Ashrif daripada Ansara Pengkalan Cepa, SPM tahun 2000. Berasal dari negeri Selangor dan kini bertugas dalam bidang learning and development. Dan sekarang tengah melanjutkan pelajarannya juga dalam bidang PhD. Dekat mana? Kita tanya dia sekejap lagi. Okay. Alright. So panel yang seterusnya, kita ada Dr. Amirah Saryati, SPM 2006, Ansara Lenggong 2002 hingga 2004 dan Ansara Taiping 2005 hingga 2006. Sekarang bertugas sebagai pegawai perubatan MO di HKL, Unit OSH Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, berasal dari Taiping dan sekarang menetap di Kuala Lumpur. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan kepada dua panel saya malam ni, Dr. Amirah dan juga Tuan Ashrif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah makan? Okey, malam ni? Alhamdulillah tadi. Macam mana rasanya malam ni? Orang kata selalunya diberi peluang untuk bercakap dan berkongsi dengan selain daripada Ansara. Malam ni Tuan Ashrif dan juga Dr. Amirah kita jemput untuk share dengan Ansara sendiri mengenai buku dan juga pengalaman yang ada. Apa perasaan malam ni? Mixed feelings ke? Excited ke? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Miza, Dr. Amirah and Taufik and everyone. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bercakap pada malam ni. Berasa amat bangga. Ini event pertama saya dia bersama Ansara. 5-6 tahun lepas ada saya pulang ke Pekalan Cepa untuk mengadakan sesi conversation dengan para pelajar tingkatan 5 di MRSM Pekalan Cepa. Nevertheless, tahun ni Alhamdulillah MRSM KB PC celebrating our 50th anniversary. I wish I can join the ceremony dekat Pekalan Cepa, tapi ada tugas. But nevertheless, I do plan to go back to Kota Baru, and setiap kali saya ke Kota Baru, saya akan mengambil peluang untuk berjumpa guru-guru dan juga pulang ke kampus lah. So bangga, terima kasih Ansara for having me. Alhamdulillah. Okay, Tuan Ashrif. Dan okey, kita pergi pula kepada Dr. Amirah. Macam mana perasaan malam ni? Okey ke? Okey, Alhamdulillah. Dan saya dah bersedia dengan tidurkan anak lebih awal. Awal betul loh, bagus. Okay, so sebenarnya saya tak tahu peranan Ansara ni. Saya duduk typing dan setiap kali balik typing memang akan lalu depan MRSM typing. Jadi belajar kebanyakan ni dah berpindah ke MRSM lain dan bersara lah.
Jadi dapat peluang untuk berkongsi malam ni, such an honor lah. Kita dah semakin tahu peranan Ansara ni. Dulu saya ingat Ansara ni abang-abang senior yang datang balik college dan bantu untuk mock interview. Benda macam tu kan, hari ni buat activity macam tu je lah. So harap-harap junior dan yang lainnya lebih tahulah peranan Ansara selepas ni. Okey, terima kasih Dr. Amira. Betul tu, kalau dulu pun, kalau pada personal opinion saya lah, dulu pun saya tengok macam okey, Ansara mungkin hanya sekadar Ansara, tapi bila saya sendiri dah be part of the team, dah involved secara actively in Ansara, myself, saya dah boleh nampak orang kata peranan tu bukan hanya setakat dekat situ saja, tapi meluas. Kita orang kata boleh ada pengalaman untuk involve dengan macam-macam. Pengalaman tu orang kata berharga lah, kan? Okey, baiklah, saya tak nak buang masa dah. Saya dah tak sabar nak mulakan session kita malam ni. Jadi, kalau sudi boleh tak Dr. Amira dan Tuan Asif memperkenalkan diri sikit. Lepas tu mungkin boleh ceritakan tentang sedikit tajuk pasal buku, tajuk buku dan juga genre buku malam ni. Boleh tak? Siapa-siapa nak mula dulu? Dr. Amira, silakan. Oh, ladies first. Ya, macam Okay, biasa. alright. Okay. Okey, bismillah. Kenalkan diri sikit. Saya sebenarnya cita-cita untuk keluarkan buku ni cita-cita masa kecil lah. As well as cita-cita nak jadi doktor. So saya bila dapat pegang buku sendiri ni, salah satu perasaan dia adalah macam finally macam tu. Dan saya cakap saya mengambil masa 4 tahun lah untuk menyiapkan sebuah naskah ni. Okay, so saya dari zaman single, daripada zaman student, keep on menulis dan mengumpul manuskrip tu sampailah ianya dibukukan. Dulu saya study perubatan di MSU, International Medical School, Bangalore, India selama 5 tahun. Kemudian berkhidmat di HKL sebagai houseman. Dah habis houseman ke klinik kesihatan, kemudian kembali ke HKL lah. Sekarang di HKL. So buku ni pertama kali diterbitkan pada Oktober 2022. Basically dia adalah sebuah buku kisah hidup yang syarat inspirasi untuk dikongsikan lah. Lah sedikit. Okey, terima kasih Dr. Amira. Saya, Tuan Asif, kita pause sekejap ya. Saya nak tanya sikit. Saya tertarik dengan Dr. Amira cakap bila berkongsi tu. Kenapa bila terbitkan sebuah buku dan ada rasa untuk berkongsi? Mungkin ada orang kata satu keyword lah daripada penulisan untuk buku Dr. Amira sendiri. Okay, dia adalah rasa kesyukuran. Dia adalah satu fasa hidup. Memang masa diuji tu memang rasa down, rasa terduduk semualah. Dan bila ianya telah berlalu, saya rasa sangat bersyukur lah. Bila saya jumpa pembaca yang baca buku, dia akan tanya tau, macam mana kaki, okey dah? Macam tu kan. Sebab kisah ni bercerita tentang ketidaknormalan kaki saya. Dilahirkan secara tak normal. Lepas tu menjalani pembedahan, tangguh study. So masa kecil dulu memang berjalan timpang, masa masukkan implan dan sebagainya. So concern orang adalah macam mana kaki sekarang. Ia adalah bagi saya dia dah 12 tahun berlalu. Dia salah satu episod lah. Keterlibatan ramai orang dalam episod kisah ni. Kawan-kawan waktu universiti, penglibatan Ansara sendiri pada ketika itu kan. Masa ketika itu saya macam tak pernah kenal pun senior super duper senior yang datang ziarah saya ke hospital. Dan tambahan pula ada special dinner yang dilakukan untuk collect funding untuk pembedahan saya. So atas semua perkara ni saya rasa macam memanggil-manggil untuk menceritakan kisah ni yang penuh rasa syukur. Sebab itulah tajuk dia pun Derak Kesyukuran ini. Itulah behind the scene di sebalik tajuk ni. Saya sangat full of gratitude lah. Itulah keyword dia. Kan, keyword dia. Okey, Alhamdulillah.
Okey, kita simpan bibit-bibit yang istimewa dalam buku tu sebab kejap lagi kita nak kupas lebih lagi. Tapi sekarang saya nak tanya Tuan Asri pula. Okey, mungkin boleh kenalkan diri sikit dengan lebih lanjut. Lepas tu boleh bagi tahu sikit tentang tajuk buku dan juga genre juga. Ni ramai nak tahu ni. Silakan Tuan Asri. Okey, terima kasih Amiza. Latar belakang macam yang Amiza cakap tadi, saya dibesarkan di negeri Selangor. And then tahun 1999 dan tahun 2000 saya telah melanjutkan pengajian di MRSM Kalan Cepa lah. Two of the best years of my life juga lah. Alhamdulillah, really had fun, made a lot of friends. And then lepas habis SPM, melanjutkan pelajaran di Northwestern University di US, di dalam bidang industrial engineering. Balik pulang ke Malaysia dan mula bertugas di dalam sektor tenaga. Tapi saya tak pernah jadi engineer lah. Belajar 4 tahun engineer. Saya baru nak tanya, ada qualification engineer jadi engineer ke sekarang? Tak ada. Qualification semata-mata. I wasn't a good engineer. So tak pernah bertugas sebagai seorang jurutera lah. But the title of my book yang saya pegang kat sini, Staying the Course, Challenges of Part-Time Study ni, as the title outlines, is mengisahkan sebagai buku panduan lah, hasrat saya untuk memberi buku panduan bagi mereka yang ingin melanjutkan pelajaran sambil bekerja ataupun mereka yang sedang di dalam bidang keusahawanan yang ingin juga kembali ke sekolah untuk melanjutkan pengajian dalam bidang pasca siswaza, postgraduate, masters ke, PhD ke, or even undergraduate pun ada. Ya. So, background buku ni secara ringkasnya, asal-asalnya dia FAQ, Frequently Asked Questions. Over the past 8 to 10 years, saya memang belajar part-time and banyak terima soalan berkenaan proses application, how to get admission, selecting the right program, and then balancing time between family, work and study lah. So, bila saya dah ada FAQ ni, saya taruh dekat dalam blog saya. Every time orang tanya soalan, saya bagi link je lah. Tak larat nak jawab kan. Soalan banyak-banyak kali, saya bagi link je. Dia pergi tengok website tu. But after some time, daripada asal FAQ tu, it grew to become a manuscript of about 50-60,000 words lah. Jadi saya rasa dah cukup panjang untuk dibukukan, and I sent it out to several publications. Alhamdulillah, manuskrip saya diterima, and it took about a year from the writing to editing kepada penerbitan, and then bulan 12 tahun lepas keluar. Alhamdulillah baru sebulan 2 lah buku ni. So Amiza, I think that's secara ringkas lah sedikit sebanyak berkenaan buku saya. Okey, alright, terima kasih Tuan Asri. Okey, bila Tuan Asri kata buku tu dibukukan untuk menjadi panduan kepada mereka yang tengah belajar, nak jadi, kiranya buat part time lah part-time kita, part time. Usahawan untuk belajar part time dan sebagainya. Sebenarnya saya tertarik sebab mostly sekarang ni ramai yang nak belajar part time, ramai yang nak buat semua benda part time, tapi tak cukup masa ataupun mungkin pembahagian masa tu tak berapa efisien lah. Kan? Betul. Jadi untuk Tuan Asri sendiri, apa aspek yang perlu dititik beratkan selain dari masa? Sebab saya ada baca, nampak Tuan Asri punya screenshot dekat tajuk, ada yang satu tajuk tu, satu topik tu dia kata choosing the right university, macam tu. Mungkin Tuan Asri boleh kupaskan sikit untuk penting ke kita pilih universiti yang betul, penting ke kita pilih course yang betul, ataupun hanya tengok course saja. Mungkin ada orang kata mode study yang boleh kita pilih, yang boleh kita sesuaikan. Macam mana tu? Okay, terima kasih Amiza. Good question. Jadi kalau kita tengok antara cabaran yang paling utama bagi mereka yang ingin belajar sambil bekerja, kebanyakannya golongan profesional lah. Ada juga golongan usahawan. Ada juga suri rumah ataupun mereka yang sudah pencen yang ingin mengadakan pengajian secara part time.
Cabaran masa tu memang betul kerana ada yang perlu membahagikan masa antara family, kerja dan juga pelajaran. But dari segi pemilihan format program yang kita nak lalui itu pun adalah amat penting juga. And I think the COVID-19 experience yang brought the entire world of work and study into a lockdown has opened a new dimension when it comes to learning lah. Online learning dah menjadi norma pada hari ini kan. And then distance learning is becoming more accessible juga. So, and at the same time, format yang ada secara tradisionalnya di mana pengajian diadakan pada waktu malam selepas waktu bekerja dan juga weekend, adalah antara beberapa format yang ada kat luar sana lah. So, pada pendapat saya, pertama sekali, kalau kita nak pursue part-time study, kita kena jelas dari segi tujuan, objektif, purpose, goal yang kita adakan. Adakah untuk professional development, personal development, self-satisfaction, ataupun untuk the qualification itself. Ada banyak reason untuk kita study part-time. Tapi getting a clear definition of why we are doing it is very, very important in the first place. Yeah? And then, kenapa saya tekankan kepentingan pemilihan program dan juga pemilihan format adalah jadual kita semua ni berbeza-beza. Betul. Ada yang kena jaga anak, ada yang kena jaga orang tua, ada yang kena jaga diri, macam-macam. Right? Ada yang kerja shift and so forth. Jadi dalam kajian yang saya lakukan di dalam pembikinan buku ni, saya diberikan pencerahan jugalah oleh orang-orang yang saya dah temu bual. Ada yang pekerja kilang yang sambung belajar, ada yang baru lepas graduate, undergraduate, dah start bekerja, ingin sambung master. Jadi cabarannya berlainan ya. Jadi pemilihan program yang nak kelas malam ke, kelas weekend ke, kelas online ke, kena berpandukan kepada kesesuaian waktu yang kita adalah. Which is why in the program tu saya berikan beberapa contoh format dan juga beberapa contoh institusi yang memberikan akses kepada format-format yang ada lah. Alhamdulillah kalau tengok kepada Malaysia ni agak meriah suasana pengajian secara separuh masa. Kebanyakan IPTA ada Department of Continuing Education ataupun Department of Professional Studies yang memberi akses kepada mereka yang ingin sambung belajar ya. And kalau kita tengok kepada program APEL daripada pihak kementerian dan juga MQA, mereka yang tidak terus ke universiti selepas habis SPM, mereka yang terus bekerja juga diberi peluang untuk masuk ke program eksekutif diploma ataupun sebagainya menggunakan pengalaman bekerja yang mereka ada. Ya, so Amiza, tujuan saya menerbitkan buku ni adalah untuk memberi beberapa perkongsian pengalaman dan juga panduan on what's available out there. What are the resources yang ada yang boleh digunakan di dalam navigating the challenges lah, macam tajuk buku saya ni lah. Because tajuk pun challenges kan, because the process is not smooth sailing all the way. So itulah antara lain Amiza, selain daripada masa, pemilihan program, pemilihan universiti dan juga clarity in terms of kenapa kita nak sambung belajar tu kena jelas lah. Okay? Betul. Okay. Terima kasih Tuan Ashrif. Saya rasa bila Tuan Ashrif cakap macam tu, dia macam saya boleh ada satu proses dalam kepala yang macam okay, kalau saya nak sambung study, saya nak further untuk ambil master. Dan seterusnya, saya rasa one of the way is purchasing your books lah, of course kan. Perlu, nanti yang itu saya dah cakap. Okay, so orang kata dah ada susunan lah dalam kepala. Macam mana apa yang perlu, apa yang kita perlu pilih dan sebagainya, the route lah. Okay, alright, okay. So saya sekarang saya nak pergi kepada Dr. Amirah. Okay, minat untuk menulis ni datang ni dari mana tu Doktor? Daripada hanya atas sekadar minat sahaja ke, ataupun mungkin ada rasa untuk give back juga kepada, bukan hanya pada komuniti Ansara saja tapi kepada komuniti semua, macam tu. Mungkin kita boleh start dengan Dr. Amirah dulu, lepas tu saya boleh kembali kepada Tuan Ashrif. Okay.
minat untuk menulis. So actually masa saya kecil, ibu saya merupakan guru pusat sumber. So dia banyak buat balik buku yang sampel books, banyak buku lah. Dan tambahan pula bila saya ada limitation dari segi fizikal, so saya tak dapat nak join sports, even PJ pun saya macam exclude kan. So most of the time saya banyak buat aktiviti indoor. Kadang-kadang bila orang praktis hari sukan, saya di library lah. So saya banyak membaca. Bila banyak membaca, kita kan dulu masa sekolah rendah kan ada program nilam tu. Program nilam yang kita tulis ringkasan buku, pengajaran didapati. So I've been doing that sejak sekolah rendah. Sekolah menengah sampai menengah dah masuk MRSM dah tak ada lah. So darjah 2, 3, 4, 5, 6 saya continue buat nilam sampai dapat pembaca terbanyak. Pembaca terbanyak peringkat negeri, peringkat sekolah kan. Jadinya bila kita dah menulis, kita mula develop banyak vocab, kita dah mula seronok nak bercerita kan. Buku ni pasal apa, buku ni pasal apa. From then saya rasa seronok buat karangan. Seronok menulis kan. Bila dah start, masa tu ada zaman yang ada orang, kita semua share Blogspot, WordPress kan. I had my own blog lah. Blogspot, WordPress dan tulis macam-macam. Masa Friendster pun dulu kan kita selalu bagi testimoni ke orang kan. So ibaratlah macam share kata-kata hikmah and all that. So minat menulis tu mulanya daripada banyak membaca. So mula menulis. Kemudian datang zaman blog. Bila zaman blog datang zaman Facebook. Bila Facebook kita share banyak-banyak pengalaman harian sebagai pelajar perubatan, sebagai masa tu houseman. Saya banyak menulis masa houseman lah. Saya mendapati penulisan ni adalah satu bentuk terapi. So saya menulis. Kemudian bila dah banyak kali menulis, seronoklah baca kan. Habis nak keluar buku ni macam tu. Lepas saya pun dah mula, okay, why not kan? Jadi dari situlah atas niat nak berkongsi, atas niat nak memberi kan. So saya mula membukukan tulisan-tulisan saya. Dan 2018 saya jumpalah ditakdirkan saya bertemu mentor, guru penulisan yang memang betul-betul nak bimbing tema kisah hidup. Jadi saya dari situlah inspirasi untuk terus menyempurnakan buku ini. Itulah sikit sebanyak Miza. Okay, inspirasi. So maknanya memang selain daripada rasa nak menulis tu, rasa untuk sharing pun lebih jugalah bila kita nak menulis sesuatu kan. Sebab Dr. Amira pun cakap tadi, semuanya bermula dengan sharing di Facebook, sedikit sebanyak tentang harian, apa yang kita buat hari ni. Lagi-lagi masa tu Dr. Amira sedang buat housemanship dan sebagainya. Orang kata benda-benda macam tu, perkara-perkara yang macam tu yang membuatkan kita untuk lebih banyak menulis, betul tak kan? Mulalah kita bibit pertama tu. Okay. Kalau untuk Tuan Nasri pula macam mana? Apa minat tu dari mana? Saya memang suka menulis daripada kecil. Saya suka melukis sebenarnya masa kecil. Tapi after a while macam saya sedar tak ada bakat nak melukis. Masa di sekolah bila subjek karangan tu baik bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, memang saya akan look forward to get involved lah untuk menulis essay. And I think sampai ke sekolah menengah pun saya memang suka menulis. I enjoy the process of expressing myself on paper. Cuma saya sedih sikit SPM di MSM Kalan Cepa tu saya dapat penulisan 3 rasanya. Sedih sikit lah because ingatkan saya terror bahagian tu punya tak. But as I grew older, as an adult, macam Dr. Amira cakap tadi tu, writing can be very therapeutic lah. It's a relaxing exercise, and I think it's a way for me to escape from the hustle and bustle of life jugalah, in a way. And I think dari segi pembikinan buku ni was not a concrete dream of mine untuk menerbitkan buku from it wasn't a dream ke apa. Tapi kadang-kadang saya jalan di kedai buku tu, I think it would be nice kalau ada buku saya di celah-celah
rak-rak buku di Kinokuniya ke mana-mana lah, MPH dan sekiannya kan. Jadi oleh yang demikian, bila saya dah ada manuskrip macam saya cerita tadi tu, saya nak the decision to turn it into a book tu was an easy decision. But the process of putting it out there as a book was not easy lah. Because bila saya dah ada manuskrip, the thing that I need to do is to sediakan book proposal. Kertas kerja sikit untuk mengatakan buku ni pasal apa, target audience siapa dan seterusnya. Yeah. So usually in the world of writing, most professional writers ataupun writers yang dah established ada agent. Yeah. Saya tak ada agent lah. I had a book manuscript and a book proposal about dalam 5-6 muka surat macam tu lah. I tengok Google je some format yang ada. Dan saya hantar kepada dalam 25 kot total publisher. And Island ada 2 jenis publisher lah kat sana. Among others, trade publishing, Penguin, Random House, Simon & Schuster and so forth. Di Malaysia, MPH is a publisher jugalah. And then academic publishing. Academic publishing are mostly tag kepada university, IPTA, IPTS and so forth. So daripada I think half of them were trade publishing. So daripada semua yang trade publishers tu was either I was ghosted or I was rejected. Dia tak reply email saya ataupun dia hantar reject yang in a very very nice manner lah. So apa tu? Kena ghosting lah dalam kena ghosting dengan penerbit-penerbit ni. Tapi alhamdulillah the academic publishers alhamdulillah accepted my book proposal, and then I decided to proceed with University Malaya Press because being the oldest and most established academic press in the country, I think the pengalaman, exposure dan juga access yang diberi oleh University Malaya Press tu saya amat hargai lah. So itu about a year daripada proses penulisan, penyuntingan, and then design cover sikit, and then penerbitan dalam masa 10 ke 12 bulan macam tu lah. So itulah ceritanya. I enjoyed writing, tapi didn't really have a concrete dream into becoming a writer. It was purely leisure and relaxation. Tapi bila opportunity tu ada untuk saya bukukan something, 60,000 words thing, went out there, look for a publisher, got ghosted, got rejected, got accepted. From the acceptance tu, saya pilih University Malaya Press lah. So saya amat menghargai kepercayaan yang diorang ada pada saya lah, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Orang kata 60,000 punya words dalam satu buku. Dia macam I cannot imagine lah macam mana. Tu pendek lagi tu. Miza, tu pendek lagi tu sebenarnya. Buku saya nipis je. Saya tulis yang 3,000 patah perkataan tu macam kira nak habis ni. Nak kena overtime cukup kan. Kira macam tu. Okay. Saya nak mention beberapa nama lah sikit. Yang tengah tengok kita ni, kita ada Syahir Mustafa, ada Azlin AMS, ada Princess Azhar, ada Aisyah Usman, ada Azinuddin, kita ada Abang Noman juga, which is Ansara saya, my senior. Ada Luffy, ada Kak Imelda juga. Alright. Okay, selain daripada soalan daripada saya nak bacakan beberapa soalan daripada kita punya penonton lah malam ni. Okay, soalan yang pertama, susah tak menulis dan menerbitkan buku? Sebab bukan penulis sepenuh masa, sebagai bukan penulis sepenuh masa. Kalau Tuan Nasrif boleh jawab, lepas tu kita pass kepada Dr. Amira pula. Dr. Amira, silakan. Susah tak menulis dan menerbitkan buku? Okay. Dia sebagai bukan penulis penuh masa, dia susah in terms of kita punya motivasi lah dan momentum. Dia sebenarnya it took me 4 years to actually siapkan manuskrip dan hantar ke penerbit. 4 tahun lah, 4 tahun yang lama lah. So nak kata susah, dia susah, diperlukan konsistensi dan ingatkan tujuan lah kenapa menulis.
So kena cari masa in between komitmen kerja, komitmen sebagai isteri dan ibu juga. Ada satu hari tu saya memang minta izin suami. Sebab masa tu dah ada 2-3 bab akhir lah untuk sempurnakan, untuk saya spend masa di hotel dan menulis untuk lari pada anak-anak. To that extent lah. Best tu. Saya ambil cuti rehat untuk menulis. Masa tu dah penghujung, maksudnya macam saya punya mentor tu dia bagi masa hari macam ni, kalau nak buku terbit by sekian-sekian, kena hantar by sekian-sekian. So maksudnya kita kena ada deadline lah. So selama 4 tahun ni saya dah skip deadline. So, maksudnya okay tak apalah, next. So it's okay kan, kalau maksudnya kalau macam, sebab ni adalah kita punya dream kan, kita nak ada buku sendiri. So it's your story, it's your ambition nak ada buku. So it's your, maksudnya your momentum, your effort kan untuk menulis tu. So nak kata susah, ya susah, tapi ingat semula tujuan menulis tu dan akhirnya alhamdulillah berjaya disempurnakan lah. Dia sikit-sikit, tapi akhirnya kalau betul-betul nak jadikan buku tu, kita kena, maksud saya bersungguh lah orang kata. Kalau macam Tuan Asrif kan compile daripada FAQ kan, maksudnya dia maksudnya manuskrip tu dah ada lah, cuma nak touch up, nak top up macam tu sikit-sikit kan. Kalau daripada saya, kisah saya ni, orang lain tak boleh tolong sebab tu cerita kita. Tu cerita kita kan. Jadinya kena banyak cara lah, sebab tu salah satu benda-benda adalah perlu berguru lah untuk saya lah. So, saya cari mentor penulisan, ada group support penulisan, dah sampai mana dah. Belajar cara macam mana nak menangani writer's block, macam mana nak, maksudnya macam mana kita nak keep on terus bermotivasi untuk menulis. So jawapan dia, ya susah tapi ada caranya dan ada jalannya. Itulah. Itu ada caranya, ada jalannya. Setiap yang susah tu adalah caranya, adalah jalannya. Betul tak? Okay. So untuk Tuan Asrif pula, dalam buku Tuan Asrif, favorite, orang kata topik favorite apa dia? Yang mana satu? Ni menarik soalan ni. Okay. Antara soalan yang paling banyak saya dapat adalah, of course, mengimbangi masa di antara keluarga, pekerjaan dan juga pengajian. Ya, ada juga soalan yang berkaitan dengan mengekalkan tahap motivasi di dalam proses pembelajaran. Ada yang setahun, 2 tahun. Ada seorang coursemate saya 10 tahun, dia tak habis-habis lagi. But that's not the problem, because the value in part-time study adalah flexibility yang kita boleh adakan kan. Jadi berbalik kepada soal point yang saya cakap tadi itu, mengekalkan motivasi di dalam proses pembelajaran. Ya, so on average di dalam program yang telah saya lalui, akan ada 3 ke 5% dropout daripada program yang part-time ya. Pertama sekali, saya masih memuji langkah mereka untuk memulakan program secara part-time pada permulaannya. But going into the first semester, masuk semester kedua, mungkin ada kekangan jadual, kekangan masa yang tidak membenarkan mereka untuk meneruskan pengajian. Tapi tak apa, dia dah cuba. Right? And there's no right or wrong sebenarnya antara part-time ke full-time ke. It's all purely based on jadual masing-masing, kemampuan masing-masing. Ya? Jadi salah satu point yang saya katakan dalam mengekalkan motivasi itu adalah untuk to take a step back. Kadang-kadang kita dah terlampau dekat sangat dengan subjek yang kita tengah pelajari, itu tengah too close to the thesis yang kita tengah tulis tu, kita jadi overwhelmed. Kan? Jadi the first thing that I always tell people is take a step back, zoom out and take small breaks, because tak semua orang mampu to take long breaks in between one chapter to another, for example dalam penulisan thesis kan. Jadi stepping back is a simple advice but not as easy as it sounds lah. Tak semudah yang kita jangkakan. Nombor 2, saya selalu sarankan orang untuk mula awal, start early. So kalau kita dengar terma procrastination kan, melambat-lambat, melengah-lengahkan proses penulisan, saya sarankan untuk
para pelajar postgraduate untuk ada procrastination. Apa nama ni? Amalan untuk memulakan dengan seawal mungkin, walaupun kita tak tahu apa benda sangat pun berkenaan dengan the first thing that I usually do bila saya masuk kelas, saya tengok dia punya final paper tu apa dia suruh buat. So saya dah tak ada exam dah, mostly paper, tapi I just look into the question for the final exam so that saya familiarize myself as I go through the process of learning. Saya boleh prepare dalam kepala saya that okay, the final question would be around this level of complexity dan sebagainya, ya. So nombor 2, start early, which is try to procrastinate instead of procrastinate lah, ya. Nombor 3 is to say no. Say no ni adalah pengorbanan sikit lah. Saying no to futsal, saying no to pergi mamak and so forth, ya. So pengorbanan yang kita kena kurangkan sikit dari segi beriadah dengan kawan-kawan lah. Selalunya kawan-kawan lah yang saya kena justify kenapa saya tak boleh nak join dia orang kan. Tapi saying no enables you to prioritize in terms of what matters most for the time being, because pengajian ni biasanya 1 kepada 2 tahun sahaja kan. Jadi of course macam saya cakap tadi, prioritization saya masih family, kerja dan juga pengajian. Tapi dalam kita nak prioritize pembelajaran tu, kita kena say no to a few things jugalah. Okay, so stepping back, starting early and saying no. Saya banyak bagi 3 poin macam tu lah supaya saya pun senang nak ingat, nak cerita kat orang pun senang nak ingat and take forward lah, senang nak baca. Okay, Hamizah, so sustaining motivation is one of the subjects yang selalu orang tanya kat saya, and saya dah terapkan dalam satu chapter di dalam buku ni lah. Okay, alright. Terima kasih Tuan Ashrif. Okay, dia padat jawapannya, tapi dia keyword tu saya rasa buatkan saya pun senang tangkap. Oh, ada 3 benda yang memang macam sepatutnya lah untuk kita dahulukan daripada yang lain-lain tu kan. Yeah. Okay, alright. Tuan Ashrif, ada rancangan untuk menulis dalam bahasa Melayu tak? Daripada saudara Sani bin kat sini. Ada. Buku yang saya yang buku pertama yang saya terbitkan ni pun ada dalam perancangan untuk diterjemahkan. Kalau diberi peluang, saya sendiri nak cuba terjemahkan so that konteks dia tak lari, tapi dengan bantuan mungkin rakan-rakan daripada Dewan Bahasa ke ataupun di bahagian penerbitan lah. Jadi memang ada perancangan saya, sebab bila buku ni dah terbit, saya punya objektif is to get the book into the hands of those who might find it helpful. Buku ni saya InsyaAllah, ya. Jadi saya nak buku ni sampai ke tangan-tangan mereka-mereka yang mungkin memerlukan. Because kalau masa saya mula belajar dulu pun, kalau ada buku ni, I would find it helpful lah, ya. Jadi penterjemahan tu satu, tapi pemulaan penulisan sebuah buku dalam bahasa Melayu pun ada hasrat saya. Tapi mungkin bukan topik ni dah lah, tak ada benda lain. Saya cakap pasal topik ni, mungkin pasal subjek lain lah pula, ya. So penterjemahan terjemahan dan juga penulisan buku yang baru lah. So note tu buku ni sebenarnya. Betul, saya browse through, orang kata go through dia punya tajuk pun macam okay, dah sangat interesting lah. Terima kasih. Okay. Alright. Okay, Dr. Amirah, mungkin boleh kongsikan satu tajuk dalam buku yang memang rasa dari hati sangatlah masa menulis tu. Satu je, satu. Boleh? Buku ni ada 9 bab. Okay. Satu bab yang sangat masa saya bila nak recall balik kisah tu, saya pun mengalir air mata lah. Tajuk dia Tuhan Tidak Pernah Tidur. Pada masa tu saya baru lepas jumpa pakar bedah dan mendapatkan quotation untuk implan yang bakal digunakan untuk kedua-dua belah kaki lah. So harga dia sebelah kaki is 26k macam tu. Okay, so masa tu saya sangat buntu. Dan dalam bab ni diceritakan macam mana kena baca lah. Dia sikit je doktor, jangan banyak-banyak yang tu. Allah memberi jalan keluar kepada perkara itu. Dan macam mana penglibatan Ansara juga dalam kisah saya ni. Dan sampai saya dihubungi oleh pihak bank. Dia ingat saya money laundering.
Banyak sangat transaksi masuk dalam bank saya untuk dana pembedahan ni. Sampai saya kena explain lah dekat dia. So itulah sedikit sebanyak bab ni juga. Ada juga cerita macam mana selepas implan, masuk implan tu, macam mana doktor break the news yang saya dah tidak dapat bersujud selama-lamanya untuk menjaga hayat implan tu. This wasn't mentioned during the consultation prior to the surgery. Saya macam tak expect. Masa itulah drama sikit dalam bab ni. Macam mana saya menerima perkabaran tu dan seterusnya lah. Inilah bab yang dekat di hati saya, bab 5. Bab Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Satu tajuk yang saya rasa macam okey, menarik. Jadi pada siapa yang rasa tertanya apa intipatinya kedua-dua buku yang ditulis oleh Dr. Amira dan juga Tuan Ashrif ni, kita ada kongsikan link di ruangan komen. Boleh scroll sikit ataupun nanti di hujung kita ada paparkan QR code untuk terus purchase buku kedua-duanya. Ya, jangan risau. Okey. Saya rasa untuk ada lagi soalan-soalan yang saya belum baca yang di mana boleh saya kira banyak dan menarik juga. Yang tu nanti kita minta panel jawab dekat FB page lah. Orang kata sentuhan dari penulis kepada penonton tu lagi lah macam tu. Okey. Boleh alright. Okey. So apa lagi ya? Okey. Sebelum kita end the session ni, boleh tak Dr. Amira kongsikan sikit orang kata momen-momen manis masa dekat MRSM dulu. Beberapa momen manis lah. Momen manis ya. Saya merupakan pemain piano matap. Okey. Lagu kegemaran student iaitu Wawasan MRSM Taiping tu adalah penulis liriknya adalah ayah saya. Ayah saya merupakan guru MRSM jugalah. So momen yang paling saya tak boleh lupa adalah bermain di hadapan ketua pengarah MARA dan dia tegur. Maksudnya saya nak turun pentas tu dia tegur lah. Maksudnya saya tak ingat dia cakap apa, tapi momen tu macam very motivating lah macam tu. So itulah momen indah. Saya pernah main depan Sultan Perak, dia datang event main piano. Masa tu tak ramai rasanya orang yang boleh main piano. Ada tapi maksudnya jarang ditemui lah. Kalau sekarang maybe parents memang banyak hantar kelas piano kan. Betul. Perkara tu adalah salah satu benda yang macam menaikkan self-esteem saya lah despite kekurangan fizikal saya di MRSM. Kita kan tak dapat join minggu aktiviti dan sebagainya kan. So saya menyumbang dengan menjadi pemain piano maktab lah. Banyaklah momen manis mengiringi choir sekolah, main ketika peringkat sambutan kemerdekaan, mengiringi program minggu aktiviti, persembahan-persembahan pelajar. Macam itulah, itulah antara perkara yang manis yang di MRSM yang saya tak lupa lah. Alright, siapa sangka orang kata Dr. Amirah ni dia bukan sekadar boleh menulis tapi musician jugalah, pemain piano kan. Siapa sangka, saya pun terkejut dengar. Sangat macam wow kat situ. Okey, untuk Tuan Ashrif pula, apa momen manis, momen indah lah masa dekat MRSM ni? Kalau boleh dikongsi sikit. Okey, banyak sangat Miza dalam masa yang relatively singkat kan, 2 tahun. Daripada Pekalan Cepa tu kalau nak ke Kota Baru, kita ada 2 option lah masa outing. Is either kita naik bas ataupun kita naik kereta sapu, kita panggil prepet dulu kereta di sapu, sekolah, betul. kan. Pada saya momen indah sebab kita bersempit-sempit masuk dalam kereta tu kan, and then pergi town, and then jalan-jalan dengan kawan-kawan. It happens every other weekend kan, setiap 2 minggu pergi outing. Pada saya outing is one lah, because it was a process yang membuka mata saya kepada cara pemikiran kawan-kawan saya yang amat unik lah, kawan-kawan saya ni.
Ahmad Yudi. And sampai hari ini pun kami masih rapat berbual setiap hari ya, dengan adanya WhatsApp dan semuanya. So I think persahabatan yang dibina di MRSM tu secara menyeluruh melalui saat-saat seperti naik prep bed, basuh baju, roll call, pergi prep, makan, the whole experience especially is an enriching experience for me lah, as part of my growth. Jadinya susah saya nak pick one, ataupun tak boleh saya ceritakan secara public, takut ada tak sesuai, tapi secara keseluruhannya the whole experience of building friendship with my friends lah, dengan kawan-kawan saya MRSM PC 9900. Alhamdulillah. Okay, friendship, betul. Sebenarnya Ansara ni bukanlah, orang kata dia punya saya lebih kepada brotherhood dan sisterhood lah sebenarnya kita ni. Dia bukan untuk friendship sebaya mungkin, tapi untuk brotherhood dan sisterhood tu saya personally rasa Ansara sendiri sangat harmoni dengan brotherhood dan sisterhood tu. Macam kita tak kira umur, kita daripada pelbagai background yang bermacam-macam, daripada kerjaya dan juga daripada orang kata pemikiran yang bermacam-macam, tapi kita boleh get into one roof untuk apa sahaja. Bila macam even sekarang kalau saya dekat mana-mana, kalau ada event apa-apa tu dia tanya macam, oh mana sekolah mana dulu, MRSM. Oh saya pun MRSM, Ansara mana? Terus boleh klik. Dia punya brotherhood dan sistem tu lain sikit. Saya setuju yang tu. Okay, nampaknya waktu sangatlah mencemburui kita. Dah 9.51 sekarang pada jam tangan saya. So, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Ashrif dan juga Dr. Amira atas perkongsian yang saya rasa sangat-sangat membantu. Seorang menulis daripada hati, daripada pengalaman. Tak mudah sebenarnya. Seperti yang Dr. Amira cakapkan, setiap topik dan juga senaskah buku itu ditulis dengan penuh emosi. Saya pun tak sabar nak baca. Dan juga Tuan Ashrif menulis buku dengan ada proses yang begitu detail yang akan membantu insya-Allah ramai orang setelah membacanya, termasuk diri saya sendiri. Insya-Allah, saya pastilah pembaca dan juga bakal pembaca akan rasa terhibur dan very informatif dengan apa yang dah diterbitkan, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Amira, Tuan Ashrif. Insya-Allah sepanjang umur kita jumpa lagi nanti, tapi jangan keluar dulu. Okey. Right. Okay. Terima kasih Mira. Dr. Amira, thank you. Thank you Ansara, terima kasih. Alright, itu tadi adalah perkongsian sikit daripada Dr. Amira dan juga Tuan Ashrif yang saya kira sangat informatif, sangat memberi motivasi. Bukan senang sebenarnya untuk kita luahkan apa yang ada dalam hati dan minda menjadi senaskah buku yang mungkin lebih daripada 60,000 patah perkataan dalam satu buku. Okey. Baiklah, untuk yang tertanya di mana kita boleh beli buku ni dan sebagainya, nanti sekejap lagi tim saya akan share. Okey, dia punya QR code, anda boleh scan sahaja dan terus kepada pembelian, proses pembelian. Okey, sebelum tu saya nak tekankan yang saya takkanlah jadi moderator sepanjang episod Ansara Talk Show ni. Kita perlukan lagi moderator-moderator yang ada, sebab saya tahu Ansara sangat banyak talent, yang talent tersembunyi tu munculkan diri anda. Okey, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Sekejap lagi kita akan share QR code dan juga anda boleh terus masuk ke link tersebut dan boleh terus register lah sebagai one of the moderator yang akan datang, insya-Allah. Okey, jadi saya rasa dengan berakhirnya perkongsian tadi dan dengan berakhirnya pencarian moderator untuk episod yang seterusnya, kita tangguhkan dulu Ansara Talk Show ni dan kita akan berjumpa di episod yang seterusnya, insya-Allah. Alright, okay, bye. Assalamualaikum, selamat malam.